Sebenarnya kita baca dan terjemah dah bawah ni. Mula-mula malam ni iaitu riwayat daripada Abdullah bin Ubaidillah. Dia berkata, saya telah masuk untuk menemui Ibnu Abbas bersama satu kumpulan daripada anak-anak Bani Hashim, anak-anak Hashim, daripada satu kumpulan anak muda Bani Hashim. Kami pun berkata kepada seorang pemuda di kalangan kami, tanyalah Ibnu Abbas, adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca di dalam sembahyang zuhur dan asar? Dia menjawab, tidak. Maka ada orang berkata kepadanya, boleh jadi baginda membaca di dalam dirinya atau di dalam hatinya. Faqala khamsan, tercalallah mukamu, teruklah engkau. Ini lebih buruk lagi daripada yang pertama. Sesungguhnya baginda adalah hamba yang diperintahkan menyampaikan apa yang diutuskannya membawanya, dan baginda tidak mengkhususkan kami dengan apa-apa selain daripada tidak mengkhususkan kami dengan sesuatu yang tidak diberikan kepada orang lain, melainkan 3 perkara. Baginda menyuruh kami supaya menyempurnakan wudu dan tidak memakan sedekah, dan tidak membiarkan himar menaiki kuda. Dua, satu lagi daripada Ikrimah daripada Ibnu Abbas. Beliau berkata, saya tidak tahu atau saya tidak pasti adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca dalam sembahyang zuhur dan asar ataupun tidak. Itu yang kita baca saat ini berkenaan dengan Ibnu Abbas. Jadi nampaknya Ibnu Abbas tu dalam 2 riwayat ni tak serupa. Yang pertama tu macam dia yakin benar, tidak baca. Dalam riwayat yang kedua dia kata dia tak pasti Nabi sallallahu alaihi wasallam ada baca ke apa-apa dalam sembahyang zuhur dan asar tu ataupun tidak, dia tidak pasti. Tak apalah, sebelum pada pergi kepada isi riwayat itu, kita tengok dulu dari segi sanadnya. Dari segi sanad ini, sanad ini tak apa, boleh diterima, dan walaupun hak kita baca ni tak ada masalah. Tapi dalam riwayat Tirmizi, hadis ini juga dengan isnad ini juga, tapi ada sedikit perbezaan dia, dan Tirmizi mengemukakan komen dia di situ. Sini kan kalau kita tengok Musa bin Salim, dikata haddatsana Abdullah bin Ubaidillah, situ ada. Dalam Tirmizi disebutkan begini, warawa Sufyan Ats-Tsauri, mana ada 2 riwayat. Lepas tu Tirmizi sebut Sufyan Ats-Tsauri meriwayatkan hadis ini daripada Abi Jahdam ini. Abi Jahdam ni Musa bin Salim tu lah. Jadi dari segi kunyahnya Abi Jahdam. Sufyan ni yang meriwayatkan daripada Abi Jahdam, Musa bin Salim ni Abdul Warith. Dalam riwayat Tirmizi kata, dia kata Sufyan meriwayatkan daripada Abi Jahdam ini juga, dan dia kata daripada Ubaidillah bin Abdillah bin Abbas, daripada Ibnu Abbas. Gitu. Maknanya dia tidak kata Abdullah bin Ubaidillah, tetapi dia kata Sufyan dalam riwayat dia kata Ubaidillah, bukan Abdullah bin Ubaidillah, tetapi Ubaidullah bin Abdullah. Ini tokarlah, pusing. Hak ayah tu jadi anak, hak anak tu jadi ayah. Gitu. Lepas tu Imam Tirmizi kata, saya telah mendengar Muhammad, yakni Imam Bukhari, berkata, hadis Ats-Tsauri tidak mahfuz. Ats-Tsauri telah waham dalam meriwayatkannya. Yang betulnya ialah apa yang diriwayatkan oleh Ismail bin Uliyyah dan Abdul Warith bin Sa'id daripada Abi Jahdam, daripada Abdullah bin Ubaidillah bin Abbas. Gitu. Daripada Abdullah bin Ubaidillah, serupa dalam Abu Daud ini, riwayat
Abdul Waris. Riwayat yang lain Ismail bin Ulayyah, itu betul, dia kata Abdullah bin Ubaidillah. Adapun riwayat Sufyan Ats-Tsauri, Imam Bukhari kata tidak mahfuz. Riwayat itu mana tak betul lah lagu tu. Tsauri waham, keliru. Tukarlah nama tu, tukar. Hak anak tu jadi ayah, hak ayah tu jadi anak. Tukar. Walaupun Tsauri ni, Sufyan Ats-Tsauri ni orang besar dan mujtahid, salah seorang mujtahid, tetapi manusia dia ada ada hak terlanjur, hak tersilap, salah silap tu ada. Tetapi Syekh Khalil Ahmad Saranpuri ni dia kata dalam Sunan Ad-Darimi melalui tariq Hammad bin Zaid an Abi Jahdam, daripada Abi Jahdam tu juga bukan Sufyan tetapi Hammad bin Zaid, dia kata an Ubaidillah bin Abdullah bin Abbas juga, yang ni serupa dengan Sufyan Ats-Tsauri riwayatkan itu. Ni lagu mana? Kalau lagu ni kita nak kata Sufyan Ats-Tsauri waham, tak pernah sabar. Dia pun kata wala'allahu tashif minal katib, ini kesilapan penyalin lah ni, penyalin kitab tu. Sebenarnya hak dalam Darimi itu pun serupa dengan hak ramai-ramai juga, iaitu Abdullah bin Ubaidillah, bukan Ubaidillah bin Abdullah. Itu tashif orang panggil, silap lah. Silap. Silap ni bukan silap Hamad itu, tapi silap penyalin. Sebab apa? Sebab kita tengok Imam Tahawi, Ibnu Majah dan Nasa'i semua meriwayatkan hadis ini. Mereka kata daripada Hamad dengan lafaz Abdullah bin Ubaidillah bin Abbas, bukan Ubaidullah bin Abdullah seperti mana yang tersebut dalam riwayat Darimi. Jadi dalam Sunan Darimi itu keliru, tashif. Tashif ni mana kesalahan titik ke, huruf ke tukar, tukar huruf ataupun titik dulu kemudian bagi atas bagi bawah tu tukar. Itu tashif orang panggil. Artinya dalam hadis ini boleh berlaku perselisihan yang seumpama itu, boleh berlaku. Di antara kalau kita perhati mukjizat Quran, Tuhan pelihara, Tuhan jaga Quran. Hadis tak ada jaminan yang seperti itu, tapi hadis pun mukjizat juga. Mukjizat dia segimana? Allah SWT jaga melalui umat dia, melalui umat dia, melalui ulama dia. Tuhan jaga hadis. Itu mukjizat hadis. Mukjizat Quran, Tuhan sendiri sebut dah, dia jaga. Memang tak boleh tukar, tak boleh ubah. Lagu tu tak ada khilaf, semua maklum, duk apa lagu tu. Tetapi kalau hadis tidak, mukjizat juga. Terpelihara hadis ini melalui ulama-ulama umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu mukjizat. Mukjizat juga kalau nak kira hak lain tak boleh tu, silap-silap begitu, orang tak cara dah. Tapi kalau hadis ni dah, ulama perhati lagi, dia belik lagi, dia tapih lagi, dia kaji lagi. Itu menyebabkan jadi akhirnya orang dapat ia bersih juga. Tak usah duk buat lagu mana pun, pindah tukar lagu mana pun, baiki lagu mana pun. Boleh jadi satu ketika orang keliru, tapi bukan buat selama-lama. Ada ketika akan betul ke mana-mana. Itu mukjizat. Dia akan ada, ia membela, ia menjaganya. Dia kata saya masuk menemui Ibnu Abbas, dakhaltu ala, yang dia masuk menemui dalam rumah dia lah kira-kiranya, ataupun di suatu tempat di bahagian dalam, dia masuk jumpa dengan Ibnu Abbas bersama dengan satu kumpulan anak-anak muda. Lalu kami kata kepada salah seorang, tanyalah Ibnu Abbas, Rasulullah baca kau dalam sembahyang zuhur dan sembahyang asar ni, pasal kan dia kohor kan, senyap kan, tak ada bunyi, jadi dia baca kau. Ibnu Abbas kata tak baca. Orang pun kata boleh jadi dia baca dalam hati dia ke mana. Dia kata khamshan ni tercalar lah mukamu. Kita tak kecek lagu tu. Makna dia teruklah kamu ni, teruklah kamu. Orang kita kan, kalau orang kecek guna ranah mu ni, guna ranah. Ada juga dia biasa jadi biasa kecek gitu. Guna padahal asal makna dia lagu lain, dia guna untuk tempat tadi.
punah mun. Teruklah mun ni. Ini lebih teruk lagi daripada yang pertama. Daripada tidak baca tu, daripada kita tak kata apa-apa. Kalau kita kata dia baca dalam hati dia, itu lebih lagi teruk. Sebab apa? Nabi-nabi ni dia hamba yang diutuskan supaya menyampaikan apa yang diperintahkan dia menyampaikannya. Kalau dia ada baca, mesti dia royak. Itu kata Ibn Abbas, mesti dia royak. Dia tidak royak. Kalau dia tidak royak, kita kata mana-mana pula kita kata dia baca dalam hati dia ke apa. Jadi dia susuk ke lagu mana. Tak kenal tu kita kata lagu tu lebih teruk lagi kalau kita kata gitu. Kalau kita kata dia tak baca sebab nampak senyap, lebih baik lagi daripada kita kata dia baca dalam hati. Tahu mana? Kalau memang betul dia baca dalam hati, mesti dia royak. Lepas tu dia kata Rasulullah SAW ni, dia tak ada khususkan mana-mana orang untuk menceritakan apa-apa. Bahkan kami, ahli keluarga dia pun dia tak ada kata hak dia tidak royak kepada orang lain, dia royak kepada kami saja. Tak ada gitu. Kecuali kalau nak ada pun 3 kali. Hak sebenarnya hak ni pun tidak juga. Hak ni pun orang lain pun tahu juga. Jadi apa maksud hak dia kata khususkan kami dengan 3 perkara ni? Hak 3 perkara ni ada. Maksudnya Nabi SAW menekankan, royak tu tekan kepada ahlul bait dia. Jadi pesanan tu lebih dikuatkan berbanding orang lain. Kepada orang lain pun dia cerita juga, tapi hak kata khusus ni khusus dari segi penekanan tu lebih kuat diberikan kepada kami. Bukan makna khusus tu kepada orang lain tak ada cerita langsung, tak. Sebab apa? Memang banyak dalam riwayat orang lain pun ada. Hak bukan ahlul bait pun ada juga cerita benda ni. Itu menunjukkan tidak khusus. Jadi hak dia kata khusus ni mana dari segi penekanan lah lebih tu. Tidak diberikan kepada orang lain, itu kepada kami memang ada tu. 3 perkara. Ataupun yang kedua, kemungkinan yang kedua, Ibn Abbas menceritakan apa yang dia tahu. Dia berasa waktu khusus. Dia tidak tahu Nabi SAW cerita kepada orang lain juga benda tu. Dia ingatkan kepada dia, boleh dia. Dan bagi kita tak keliru lah, bukan khusus kepada Ibn Abbas ataupun Ahlul Bait saja. Sebabnya melalui riwayat yang lain banyak lagi orang lain juga ada menyebutkan perkara ini, menunjukkan tidak khusus. Apa dia? Yang pertama, Nabi SAW memerintahkan kami supaya menyempurnakan wudu, nusbighal wudu. Isbaghul wudu, menyempurnakan wudu itu termasuklah hak semua terima lah, hak semua terima. Termasuk dalam isbaghul wudu, yakni basuh molek, biar rata molek. Itu isbaghul wudu. Hak tu semua terima. Yang kedua, hak semua terima juga, iaitu 3 kali basuh anggota. Hak mana-mana 3 kali lah. Hak mana-mana 3 kali tu 3 kali basuh. Itu pun sepakat juga. Itu makna nusbighul wudu. Adapun isbaghul wudu dengan makna italatul ghurrah wa tahjil, itu tidak sepakat. Tidak sepakat. Dengan makna ni, kalau basuh tangan ni sekat siku je, basuh sampai sini, sampai ke ni lengan ni, alih atas, ataupun sampai ke ketiak, bawah ketiak basuh. Itu tidak sepakat. Yang menerima hak ni Imam Syafi'i. Di antara yang menerima isbaghul wudu dengan makna italah al-ghurrah wa tahjil. Maknanya ketika basuh muka tu bukan basuh sekat ni bahagian muka di sana, sampai ke atas kepala tu, sampai ke telinga ni, sampai ke bawah. Tidak kata ni saja, ni saja, sampai ke telinga ni. Itu maksud dia isbaghul wudu. Isbagh dengan makna italatul ghurrah wa tahjil, ini tidak disepakati oleh semua ulama. Hak disepakati iaitu kalau basuh 3 kali, itu sepakat. Di antara hak tidak sepakati juga, tidak disepakati juga, iaitu gosok. Ini Imam Malik saja.
Imam Malik kata gosok. Itu isbaghul wudu. Kalau tak gosok tak boleh. Cuai saja. Cuai. Biar air lalu saja tak boleh. Tak boleh lagu tu. Bahkan bagi dia tak sah. Tak sah. Ambil air semaya kena gonyok. Kena gonyok. Tak gonyok tak boleh. Orang tidak panggil basuh. Kalau tak gonyok, orang panggil pelalu air saja. Bukan basuh. Basuh ni kena gonyok, kata dia. Muka mana kena basuh tu, panggil kata basuh fagsilu wujuhakum, muka pun lagu tu juga. Tak boleh kita tak ada bawah paik tu, biar kena muka saya. Tak madai. Tak boleh. Bahkan kena gonyok. Tetapi orang lain kata madai. Itu benar khilaf. Dan Nabi SAW suruh kami jangan makan sedekah. Kami tu maksudnya Ahlul Bait. Ahlul Bait, keluarga Nabi SAW, hak tu tak boleh makan sedekah. Daripada hadis inilah, dan hadis-hadis seumpama ini bukan ini saja, lain lagi ada lagi. Ulama-ulama menyimpulkan bahawa keluarga dia tak boleh makan zakat. Sedekah ni termasuklah zakat. Lepas tu sedekah ni sedekah hak mana yang dimaksudkan di sini? Hak zakat itu tentu semua sekali sepakat dah. Tapi di sini dia sebut lafaz sedekah. Sedekah ni boleh jadi hak zakat tu. Dalam Quran sebut innamas sadaqatu lil fuqara. Sedekah tu makna zakat tu situ. Tapi sedekah ni tidak khusus dengan makna zakat. Dengan makna sedekah hak sunat pun boleh jadi juga. Jadi adakah sedekah sunat juga keluarga Nabi SAW tak boleh makan haram? Itu khilaf. Situ khilaf. Hak wajib tu memanglah semua sepakat. Iaitu zakat apa tu tak boleh. Tak boleh makan. Di sini disebutkan di dalam kitab Badrul Majhud ni muka surat 23, iaitu supaya kami tidak makan sedekah. Yang ni hak wajib. Sedekah ni maksudnya hak wajib sini, seperti zakat ataupun nazar. Tak boleh juga. Hak nazar, usyur tak boleh juga. Usyur ini dia semacam zakat jugalah. Semacam zakat, tapi dipakai dalam mazhab Hanafi. Usyur ini sebab usyur ini setiap hasil mahsul, ia tidak disebutkan dalam hak bahagian zakat tu, dia kena 10%, 1/10, 1/10 usyur tu. Jadi 1/10. Walaupun tanah sayur pun, berapa lah pendapatan 1/10. Kita kata tanah sayur berapa berkah, boleh 10 berkah, seberkah kena bagi. Itu dipanggil usyur. Supaya zakat juga dalam mazhab Hanafi wajib. Wajib. Hak tu tak boleh. Ahlul Bait tak boleh makan. Tak boleh. Begitu juga lain-lain, tidak nanti sayur saja, lain-lain apa-apalah. Lagu tu belakang. Kafarah tak boleh juga. Orang nak bayar kafarah tu, Ahlul Bait tak boleh makan. Sedekah tu untuk bayar kafarah tak boleh juga. Lepas tu dia sebut, adapun hak sunat dan wakaf, maka harus diberikan kepada mereka. Harus diberikan kepada mereka. Tapi masih khilaf lagi lah. Harus diberikan kepada mereka, yang ini mengikut setengah-setengah ulama. Dalam nihayah ada disebut daripada At-Tabi, iaitu nafl hak sunat ni harus kepada mereka bil ijma', kata dia. Supaya dengan hak sunat untuk orang kaya boleh, kita nak pada orang kaya. Sedekah hak sunat kita nak sedekah pada orang kaya boleh, tak apa. Dia kata lagu tetapi dalam mazhab Hanafi pun ramai juga ulama-ulama dia cenderung kepada tak boleh juga hak sunat ni. Tetapi ada khilaf. Dalam Bahrul Ra'iq gapo dia sebut, Fathul Qadir gapo ni mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i lagu tu juga. Dalam Hasyiah Iqna dia kata
Hak rajihnya dalam mazhab Syafi'i iaitu hurmatus sadaqatain alaihi. Haram kedua-dua sedekah, hak fardu ataupun hak sunat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan haram sedekah fardu, tidak hak sunat ke atas ahli keluarga dia. Ni mana ada khilaf. Lagu tu juga Imam Nawawi kata, ini pendapat Imam Nawawi, tidak halal sedekah kepada keluarga Muhammad, sama ada hak fardu ataupun hak sunat. Tak boleh berlaku. Yang ini mengikut pendapat yang diterjihkan oleh Imam Nawawi, tak boleh. Dia menterjihkan haram. Hak sunat pun tak boleh, hak fardu pun tak boleh. Bukan sahaja kepada Nabi SAW, kepada keluarga dia pun tak boleh. Bahkan kepada mawali mereka pun tak boleh. Mawali ini makna hamba-hamba yang dibebas oleh Nabi ataupun keluarga dia. Hamba yang dibebas itu padahal bukan keluarga dia, hak tu pun tak boleh beri juga. Misalnya Sauban ke, bekas hamba Nabi SAW, tak boleh terima. Sebab apa? Sebab dia pegang dengan hadis inna maulal qaum minhum. Maula bagi sesuatu golongan itu termasuk di antara mereka juga, dibilang ataupun dikira sebagai sebahagian daripada mereka juga. Jadi maula kepada Nabi dikira sebagai keluarga dia lah. Gitu. Walau bagaimanapun ini perkara khilaf. Hak fardu memang tak boleh, semua sepakat. Tapi hak sunat ada khilaf. Imam Nawawi kata tak boleh, tapi orang lain ada lagi hak kata boleh. Jadi maknanya kalau keturunan Nabi SAW, keturunan dia ataupun keluarga dia lah, daripada keluarga dia, begitulah khilaf. Jadi kalau mengikut pendapat hak ni, hak kata boleh ni, wakaf pun dia boleh terima juga, keluarga dia boleh terima. Misalnya kalau orang wakaf untuk siapa-siapa lah, orang miskin ke, kebetulan anak cucu Nabi ni miskin, dia boleh makan, boleh ambil lah daripada situ. Ataupun orang nak beri sedekah sunat, bukan sedekah wajib, bukan zakat, boleh. Mengikut pendapat orang kata boleh lah, orang kata tak boleh, itu tak boleh. Itu yang kedua. Yang ketiga, supaya kami tidak membiarkan himar menaiki kuda. Yang ini kami tidak membiarkan himar mengawan dengan kuda. Jangan biarkan begitu. Jadi hak ini sebagai larangan, ini larangan tanzihi ataupun irsyadi sahaja, bukan larangan tahrim, memberi makna haram, tidak. Bukan memberi makna haram, tetapi memberi makna hak moleknya jagalah baka. Jaga baka. Kalau kuda, kuda sama kuda. Kalau himar, jangan campur-campur. Tetapi ini bukan dengan makna haram, bahkan dengan makna hak lebih molek lah kita jaga. Lebih molek kita jaga. Jadi orang-orang yang kata boleh, kita biarkan himar mengawan dengan kuda, hasilnya kalau boleh anak itu orang panggil baral. Hak tu orang kita panggil baral dia tu. Baral tu baral, bahasa Arab. Yang ini kacukkan, hasil kacukkan, hemar dengan kuda. Jadi dia tidak jadi kuda penuh lah, tidak jadi hemar penuh. Baral orang kita kata. Baral tu hak tu. Baral. Jadi disebutkan di dalam Quran. Cara ulama faham hadis ni. Kalau kita kata Nabi larang ni mana wajib ke? Tak. Dalil dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala ada sebut wal khayla wal bighala wal hamir litarkabuha wa zina. Kuda, bagal dan himar untuk kamu naiki dan sebagai perhiasan kepada kamu. Allah Subhanahu Wa Taala sebut ni, dia sebut ni orang panggil dalam istilahnya fi mahallil imtinan, fi maqam imtinan. Imtinan ni maknanya Tuhan nak sebut di antara nikmat dia.
kelebihan yang dia bagi kepada manusia. Hak Tuhan sebut sebagai nikmat, hak benda ni tidak mungkin boleh haram. Sebab kalau nikmat, apa makna kalau kita tak boleh guna? Litarkabuha, untuk kamu naik, itu faedahnya, untuk kamu guna. Jadi dia sebut dalam ayat ni kuda dan baral. Baral tu nak mari mana? Kalau tidak hema ni bercampur dengan kuda, dia tidak akan mari baral. Allah SWT sebut baral itu pun sebagai nikmat dia. Dia ungkit hak ni supaya manusia ingat, itu hak Tuhan buat untuk kemudahan kepada manusia. Hak dia sebut sebagai kemudahan, sebagai nikmat dia tu, tentulah benda tu tidak haram. Kalau haram, apa makna? Dia sebut sebagai nikmat. Pada mahal imtinan itu tidak sesuai. Daripada sinilah ulama kata, kalau ada hadis yang menunjukkan larang itu tanzih saja, tanzihi, bukan larang itu tahrimi. Sebab ada nas yang lain yang menghalang daripada kita pakai nahi di sini, larang di sini dengan makna haram, iaitu ayat tadi lah. Ayat tadi. Jadi hak ni kalau ada pun untuk nak jaga sajalah, untuk jaga. Untuk jaga bakar. Tetapi kalau memang dikehendaki, tak jadi masalah. Kita nak kacut lagu mana pun tak jadi masalah. Begitu. Di sini Ibnu Abbas menyebutkan, iaitu Nabi SAW tak ada khususkan kami dengan apa-apa, tak ada. Kami maksud itu Ahlul Bait. Ini menolak pendapat orang-orang Syiah yang mengatakan Ahlul Bait dia ada ilmu khusus. Hak Nabi SAW turun kepada puak-puak dia, khususnya Sayyidina Ali, khususnya hak rapat-rapat macam Ibnu Abbas. Sayyidina Ali dalam Bukhari menafikan tak ada gapo Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi ke dia hak beza daripada orang lain, kecuali ada beberapa perkara yang maklum, orang maklum. Ibnu Abbas pun di sini dia menafikan tak ada hak khusus itu. Dengan secara tidak langsung berarti menolak apa-apa yang dibawa oleh Syiah tu. Dia Syiah kata ni Sayyidina Ali ajar, yang tak ada pada orang lain. Orang lain tak ada ajar, Nabi tak ajar begitu kepada orang lain. Tak betul. Dengan sendirinya tertolak. Tertolak. Yang kedua, tertolak juga pendapat orang-orang tasawuf yang mengatakan bahawa silsilah tarekat ni ke mana-mana mesti sampai kepada Sayyidina Ali. Tak ada saluran yang lain, tak sempurna saluran yang lain. Dia mesti kena sampai kepada Sayyidina Ali. Jadi kalau Nabi itu Imamul Anbiya, Sayyidina Ali Imamul Awliya. Nak jadi wali dia kena terima imam. Itu pun sebenarnya pengaruh Syiah juga. Sebab apa? Kalau kita tengok riwayat tarekat ni, boleh dikatakan semua, bahkan ahli-ahli tasawuf besar-besar, dia kata tak boleh terima kalau tidak melalui hak tu. Boleh dikatakan melalui Sayyidina Ali belakang. Hak peliknya melalui Sayyidina Ali itu melalui Hasan Basri. Sekian ramai anak murid Sayyidina Ali, beribu-ribu tu, tak boleh nak beri ke orang lain. Apa? Tak layak lah, tak tahulah. Itu jadi muskil lah kepada ulama-ulama hadis. Dia beri kepada Hasan Basri. Dah beri kepada Hasan Basri ni, Hasan Basri tak jumpa dengan Sayyidina Ali. Semua ulama kata dia tak jumpa dengan Sayyidina Ali. Macam mana dia nak beri? Jadi bermaknanya sanad itu munqati, tak boleh pergi. Kalau mengikut dari segi hadis tak boleh pergi, sanad tu putus. Tarekat tu hak mana-mana ada Sayyidina Ali daripada Hasan Basri itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu putus belakang, tak boleh pakai. Masalahnya apa ya? Nabi sallallahu mengikut orang kata sahun setengah-setengahnya, bukan semua setengah-setengahnya. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bagi tasawuf ni kepada Sayyidina Ali saja, orang lain tak ada. Ya, Sayyidina Ali pula tak ada orang lain, Hasan Basri saja. Itu tak betul. Sebab dia bercanggah dengan riwayat-riwayat ni. Kalau ada lagu tu, maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan dia. Ia tidak ada diberikan kepada orang lain. Hak ni riwayat yang sahih, lebih sahih dalam Bukhari, dalam apa ada belakang. Kalau kita terima hak ni, bermakna kita secara tidak langsung kita tolak Bukhari. Gitu. Yang kita kena faham. Kalau kita terima juga, bermakna kita tolak, kita tak percaya hak dalam Bukhari. Sedangkan ulama bukan main susah begitu.
susah payah nak menyelidik, nak periksa hadis ni. Untuk apa? Nak suruh kita jadi pegangan kita. Hak ni hak kuat, hak ni hak tak kuat. Hak ni tak boleh pegang. Apabila hak ni bercanggah dengan hak ni, tak boleh. Pasal bercanggah dengan hak lebih kuat. Hak lebih kuat ni kita kena pegang. Apa makna? Kalau kita ikut serah boleh nak pakai mana-mana. Apa makna? Itu satu bentuk tarekat. Satu lagi hak bentuk tarekatnya, dia tak ada silsilah ni tak ada. Asal Basri pun tak ada. Tahu-tahu tok guru dia tu jumpa dengan Nabi kononnya. Jumpa dengan Nabi, sahabat ada dalam keadaan jaga, dia kata. Ataupun dalam keadaan mimpi, Nabi ajarlah dia. Nabi ajar dia. Dia pun amal tu, dia pun sebar lah. Itu pun satu bentuk juga. Itu pun satu bentuk orang panggil tarekat. Banyak juga lagu tu. Hak ni pun tak ada sanak juga. Tak ada sanak lah. 1000 tahun kemudian Nabi SAW mimpi kepada orang tu. Katanya lah. Ataupun orang tu kata dia berjumpa dengan Nabi SAW bagi wirid sikit-sikit. Itulah yang menjadi asas tarekat dia. Asas tarekat dia. Ini semua tidak lebih baik daripada apa yang sabit di dalam hadis-hadis. Tidak lebih baik. Mungkinlah kalau kita nak turun lah, kita nak bertolak ansur, paling tinggi kita boleh kata, kalau lagu tu memang Nabi SAW sendiri ajar dia jumpa dalam mimpi, dan syaitan tidak boleh berupa, hanya untuk dia bolehlah buat sekadar dia. Tapi untuk orang lain tak, tidak lebih baik. Hak lebih baiknya hak Nabi SAW ajar. Misalnya kita kata mengatik la ilaha illallah, hak tu lebih baik, paling baik daripada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmu, misalnya. Ataupun lain-lain lagi lah, kita tambah lagi. Apa mana lebih baik? Lebih baik la ilaha illallah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Sekat tu. Kalau kita nak mengerti, hak tu, sekat tu, hak lebih mulia. Walaupun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mengucap yang gitu. Tapi kalau mengerti, tidak. Ada juga orang kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dah. La ilaha illallah saja. La ilaha illallah saja. Dekat nak mati. Walaupun kita mengucap 2 kalimah syahadat kalau nak masuk Islam, dalam tahiyat ke apa pun lagu tu. Tapi dekat nak mati dia suruh ajar la ilaha illallah saja. Jadi tambah-tambah ni, kalau kita anggap hal ni lebih baik, bermakna kita mengenepikan sekalian dalil-dalil yang lain yang diterima oleh sekian ramai ulama berjuta-juta, 1000 tahun lebih ni, berjuta-juta terima lagu tu. Hak tu lah hak paling mulia. Hak mimpi tidak akan lebih utama. Paling tinggi, kalau dia nak bakar-bakar lah, bolehlah untuk dia sendiri. Bolehlah untuk dia sendiri. Gitu ni. Itu pun kalau kita nak kata dia nak percaya hak dia ni, hak ni lebih baik lagi daripada hak sedia ada, tak boleh. Tak boleh nak yakin juga gitu. Cuma dia nak amal hak tu lah, Nabi ajar dia nak amal hak tu dengan tidak mempercayai hak ni lebih baik lagi daripada hak sekian lama dah diamalkan oleh ulama-ulama. Tak boleh. Kalau dia buat hak tu, berarti kalau kita terima hak tu, kita buka ruang dalam agama ni untuk macam-macam cara boleh berlaku. Dan tak ada faedah dah usaha ulama-ulama mengkaji hadis, bahas gotu gini, tak ada faedah. Sebab apa? Kalau orang tu jumpa dengan Nabi, hak tu lebih baik. Hak tu lah nak saya bahas kepada orang ramai. Hak tu lebih baik. Jadi akan hilang semua ni hak ni. Hak pengajian hadis ni akan hilang. Sedangkan perkara ni benda-benda ni diterima oleh ulama daripada dulu lagi. Tak boleh kena mengaji cara lagu ni, bukan dengan cara tu. Bukan dengan cara tu. Daripada hadis ini kita dapat tahu bahawa Ibnu Abbas kata Nabi SAW tak ada khususkan kami dengan apa-apa. Menolak semua tadi lah. Kalau kata ada khusus, tak betul. Dia kata tak ada khusus.
Kemudian riwayat daripada asal lagi Ibnu Abbas juga, dia kata saya tak tahu. Jadi hak tadi dia kata tak ada baca. Ini menunjukkan bahawa sahabat ni pun dia ada ketika tidak tahu sesuatu hadis. Lepas tu dia tahu kemudian. Dia tahu ni pula. Lepas tu tak lengkap lagi pengetahuan dia. Lepas tu dia ada pula tahu hak lain pula. Boleh jadi berlaku begitu. Contohnya ni. Bukan Ibnu Abbas. Setara Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar tu ada dia tidak tahu. Orang lain cerita, sahabat lain hak lebih rendah daripada dia cerita. Oh gitu dia kata. Sebab apa? Ada ketikanya dia tidak duduk sekali dengan Nabi SAW. Dia tidak tahulah. Takkan dia duduk kepek sama. Tidak lagu tu. Ada ketikanya dia tidak duduk sekali. Sebab tu ada kemungkinan. Terutama macam Ibnu Abbas ni, dia memang muda sangat lagi, jauh kecil lagi. Pada masa Nabi SAW ada tu, kecil lagi. Jadi menasabahlah kalau dia tidak tahu banyak, kecuali melalui orang lain lah. Jadi hak ni lah dia. Mula-mula dia kata tak ada. Lepas tu dalam riwayat ni dia kata dia tak pasti ada baca ke tidak. Tu. Lepas tu ada pula riwayat yang lain dia sebut ada baca. Mana peringkat yang ketiga. Tapi tak ada lah dalam Abu Daud ni kita sebut. Sebab tu dalam syarah ni dia sebut ada riwayat-riwayat daripada Ibnu Abbas tu berbeza-beza tentang bacaan dalam sembahyang zuhur dan asar. Dalam setengah riwayat menafikan bacaan seperti tadi. Dalam setengah riwayatnya ada taraddud. Mana tak pasti. Macam dalam riwayat kita baca ni. Dan dalam setengah-setengah riwayat daripada Ibnu Abbas ni menyabitkan qiraah. Jadi Ibnu Abbas kata ada baca. Jadi macam mana Ibnu Abbas ni tak serupa ni pendapat dia? Sebab ada ketika dia cerita tu ketika dia tidak tahu. Dia royak sekat dia tahu jelah. Tak ada. Muka senyap. Dia tak tahu. Ataupun ada senyap, tak ada baca apa tak ada tahu. Dia tak tahu. Hak yang kedua tu dia kata tak pasti. Hak yang ketiga dia pasti. Sebab itulah dalam ni dia sebut wa fi ba'dhiha itsbatul qiraah, seperti mana yang tersebut dalam hadis-hadis yang dikemukakan oleh Imam Tahawi dengan sanad yang banyaklah daripada Ibnu Abbas dan lain-lain sahabat. Jadi riwayat-riwayat ini menunjukkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang baca dalam sembahyang zuhur. Maksud baca di sini tu ketika berdiri tu. Baca tu baca Fatihah dan surah tu. Itu maksud qiraah. Kalau kata dalam bab sembahyang. Ada baca tahiyat tu orang tak panggil qiraah tu. Baca dalam rakaat tu tasbih tu orang panggil tasbih. Orang tidak panggil baca tu qiraat. Walaupun bahasa kita kata baca juga. Bahasa Arab tidak. Hak tu orang panggil tasbih. Hak tu orang panggil tasyahud. Hak bacanya, hak kata qiraah ni tu ketika berdiri tu. Itu maksud qiraah. Nabi SAW ada baca, tapi baca perlahan lah. Jadi Ibnu Abbas kata tadi sebab dia tak tahu lah mula-mula. Ini menunjukkan dia tidak tahu. Dan dia boleh tukar pendapat. So, bila dia tahu, dia kena tukar pendapat. Itu sikap sahabat-sahabat dulu. Dia sikap terbuka. Imam-imam pula begitu juga. Sebab tu kita dapati banyak pendapat dia. Pendapat dia lagu ni, lepas tu pendapat ketika lain lagu lain pula. Dia tengok keadaan, tengok hujah. Dia puasa ni lebih kemah, dia pegang ni. Tetapi hak dulu pun bukan dia keluar pendapat ikut sera gitu. Tak. Dengan ijtihad juga, hasil ijtihad juga, ada dalil juga dulu pun. Dengan sebab itu, apabila dia pendapat macam kita kata Imam Syafi'i, qaul jadi. Bila qaul jadi, dia keluar pendapat baru. Pendapat ulama jadi tak pakai langsung kah? Salah kenapa? Dah. Boleh pakai hak tu. Sebab hak tu pun hasil ijtihad juga. Dia kata gitu tu berdasarkan dia ada dalil juga. Cumanya kemudian dia rasa dalil ni lebih kuat lagi. Hak kemudian ni ada kalanya serupa dengan orang lain, pendapat orang lain. Pendapat dia dulu tak serupa dengan orang lain. Ada kalanya gitu. Jadi hak dulu tu pun boleh pakai juga. Inilah hak maksud di dalam qawaid fiqh dia sebut al-ijtihad la yanqudu bil ijtihad. Ijtihad itu tidak roboh, tidak runtuh dengan ijtihad yang lain. Sebab apa? Dia bukan istana pasir. Ijtihad ni istana pasir, budak-budak main tepi patah. Tidak. Ijtihad ni maknanya bangun lah. Susah dia nak buat tu. Dengan batu-batu susun. Siap dah. Cuma lepas pada tu dia tak boleh duduk situ. Di WhatsApp ni lebih molek lagi. Ni nak besar lagi. Rumah besar lagi.
Nak istana besar. Apa? Hak dulu orang tak boleh duduk lah. Boleh. Dah muka rumah serati. Hak dia buat tu. Setengah-setengah hak dia tinggal, dia ambil pendapat baru, nak pendapat lama tu orang lain duduk pakai alik-alik lagi. Tidak pendapat baru, tidak pendapat, memang pendapat tu satu je orang lain. Satu. Ada lagu tu. Apatah lagi kalau ada lagu tu, lagilah kuat. Itu maksud ijtihad ini tidak roboh, tidak runtuh dengan ijtihad. Sebab apa? Hasil ijtihad di mana hasil yang memang wujud, nyata. Benda boleh digunakan, bukan sia-sia. Bukan sia-sia. Kecuali lah kalau seseorang imam itu dia tarik balik pendapat dia. Dia kata saya taubat, saya tinggal. Itu lain. Kalau dia kata lagu tu. Kalau dia tidak kata lagu tu, hanya dia keluar pendapat lain saja. Hak dulu pun boleh pakai juga. Hak dulu pun boleh pakai juga. Gitu maksudnya. Di imam-imam pun lagu tu, sahabat-sahabat pun lagu tu. Artinya mereka ini kalau tahu saja hadis, terima. Tahu saja hadis, terima. Terutama di zaman sahabat tu, sama-sama sahabat royak, terima lalulah. Kalau kita tengok, kalau hadis tu sahih, apa salahnya kalau kita terima? Maka sepatutnya kena lagu tu lah. Barulah kita boleh dakwah kita ni ikut jamaah ahli sunnah wal jamaah. Jamaah tu jamaah sahabat. Jamaah sahabat lagu tu lah cara dia. Kalau pendapat dia, dia pegang. Lepas tu ada hadis, dia pegang. Dia tinggal pendapat dia, ambil hadis. Dia tahu hadis lain yang lebih terang lagi, pegang dengan tu. Tidak salah, tak apa. Tak jadi masalah. Bahkan bagus buat lagu tu. Itulah orang panggil cara salaf. Cara salaf lagu tu. Ada pun kita kadang-kadang ada hadis terang dah, kita tak sepakat lagu. Pasal apa? Nak ikut hak orang. Orang tu pun tak tahu siapa. Peliknya masyarakat Islam. Sebab tu Tuhan tidak tolong. Sebab tu Tuhan tidak tolong pekerjaan dia, tidak berjaya. Sebab tu ketinggalan. Sebab apa? Kita mengutamakan pendapat orang lain daripada hak Nabi, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang mengutamakan pendapat orang lain daripada Quran. Tapi kita kata dak. Perbuatan kita lagu tu lah maknanya. Lagu tu. Tak boleh. Kita kena ikut hadis, ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh ikut serah orang ramai, tak boleh. Orang buat surah, kita buat surah kata tak boleh lagu tu. Kena tahu kata gap dia kat surah. Gap dia di sebalik surah tu gap dia. Kena tahu. Tak boleh ikut gitu. Terutama kita orang mengaji hadis ni, itu faedahnya. Gapo-gapo kita nak dalil. Dia ajar kita lagu tu. Dalil ni maklum, bukan orang duduk kecek tu dalil dah. Dalil ni Quran, hadis, ijma'. Nak pakai lagi qiyas. Ada orang tak saya pakai tak apa, 3 tu je pakai, 3. Asasnya 2, Quran dengan sunnah. Asas benar Quran. Kalau nak pakai semua pakai tu dalil. Kalau tidak dalil. Kalau orang buat ramai-ramai buat, itu bukan dalil. Tak tahu mana. Tak boleh. Bahkan nak surah-surah ni amalan Syiah sebenarnya. Amalan Syiah juga ni. Kalau di Pakistan dia panggil kaceri, dia panggil. Kaceri tu surah. Dia buat surah. Cuma tak serupa lah dengan surah kita. Surah kita sini sedap lagi. Surah kita sini sedap lagi. Banyak bubuh tu. Macam-macam bubuh. Dia tidak lagi. Tapi jenis lagu. Apa cerita di sebalik tu? Cerita di sebalik. Kalau nak kira Nabi SAW ajar kita 10 Muharram ni puasa. Pak kita kata surah awak ke dia? Makan tengah malam. Nak makan malam ke nak makan malam kok. Tapi sebelum pada tu lagi duk kacanya. Duk. Sebelum pada tu lagi. Makan tengah. Itu makna tak serupa dah tu. Nabi SAW suruh kita puasa, kita suka-suka makan. Makan apa. Kalau kita tak makan, tak boleh buat pada 10 hari. Kena buat hari lain lah. Hari lain tu hari mana? Bapa buat lagu tu. Cerita Nabi Nuh ini. Itu tak ada asas semua tu. Itu tidak ada asas tu semua tu. Jadi kita tak boleh ikut serah. Ikut yang sahih, yang betul. Ada Nabi SAW buat. Orang Syiah buat, dia cerita lain. Dia kata sunat kita kena beri kat orang hari tu. Boleh pahala besar. Kalau kita buat makan, kalau kita beri minum air kat orang, pahala besar. Apa sebab?
Ni dia mengenalkan dia lah, dia mengingat kembali peristiwa Sayyidina Husain kena bunuh di Karbala dengan anak-anak dia tu. Ya betul kata dia. Sebab apa? Sayyidina Husain dan anak-anak dia tidak diberi minum, dah harga amat sangat. Nak minum tak boleh minum air. Lapar sangat tak boleh makan. Jadi kita ingat kepada Sayyidina Husain hari tu, kita ingat kita boleh makan ni macam kita boleh makan kepada anak-anak Sayyidina Husain yang teraniaya di Karbala tu. Kok tu dia perginya tak ada kena-mengena dengan ajaran ahli sunnah wal jamaah. Apa kita kata dah orang ahli sunnah nak buat, ada tutup guru nak buat, tutup guru nak buat, apa dia tak tahu nak mana. Pas selama ni tu tutup guru tu lah juga tu kayak apa ni tukar ali lah gapo tu gapo Syiah juga tu. Jadi terima masuk dalam masyarakat ahli sunnah ni, masuk tak sedar dengan kita tidak niat nak ikut Syiah tu, tapi tahu-tahu kita tidak khabar orang masuk orang selit, hak tak molek, hak molek pada dasarnya kita terima ahli sunnah, tapi hak terselit celah-celah tu kita tak khabar. Kita tak khabar. Jadi kita kena tahulah, terutama di bulan Muharram. Kita kena tahu. Jadi mana kita kena buat apa? Buat seperti biasa lah. Kalau jadi kuih biasa tak apalah. Bulan mana-mana pun tak apa. Kuih boleh makan, aku sedap, tak apa. Tapi kalau buat juga itu maknanya kita tidak ikut cara hak kita sebenarnya. Tak ikut cara. Kita ikut cara orang lain. Kita terkena buah orang lain. Kita terkena buah orang lain, duk pakai buah orang lain. Lepas tu kita dakwa kita ahli sunnah wal jamaah. Bila Nabi buat surah, sahabat buat surah? Bila? Tak rajin. Kalau kita tanya ada buatnya Syiah, jadi kita ikut Syiah, bukan kita ikut sahabat Nabi SAW. Lepas tu kadang-kadang orang kita dia nak keras macam tak ada faedah keras. Itulah kita kata tadi, kadang-kadang kalau royak hadis yang terang, tolak hadis. Ini bahaya. Tidak mengikut cara sahabat dulu. Kalau orang royak hadis hak terang, terima. Selesai masalah. Bukan kita kata tak boleh makan surah tu, biar jadi seperti biasa. Kuih-kuih lain buat apa ya? Jalan mah tu ada siapa? Musim mana-mana apa? Ni surah nak cari musim lain tak ada. Padahal tak boleh makan. Boleh, sedap betul lah. Musim mana-mana. Ini apabila ada konsep khusus dengan sesuatu tu, dia jadi benda lain. Hak jadi benda lain tu tak boleh tu. Benda lagu tu lah hak jadi bid'ah tu. Tapi mudah-mudahan dalam keadaan kita tidak sedar, tidak khabar apa-apa tu, lah. Tapi maknanya dalam keadaan jahil lah kita pergi tak tahu apa dia cerita di sebalik. Syiah dia tak kira dia nak tunjuk lebih Sayyidina Ali semua. Ya, tukar Ali tu pun nak lebih. Dia tak boleh lah, bukan Nabi Musa ada tukar saja, tak boleh Nabi Musa. Ali pun dia kena ada tukar juga. Hak lebih tu. Dia buat cerita padahal tak ada kena-mengena dengan Sayyidina Ali, tak ada gap. Itulah ceritanya. Bab qadril qira'ah fil maghrib. Ini bab qadar bacaan dalam sembahyang maghrib. Riwayat daripada Ibnu Abbas bahawa Ummul Fadl ni mak dia lah, Ummul Fadl bintul Harith, dengar dia baca wal mursalati urfa. Dia pun kata, mak dia kata, wahai anakku, engkau betul-betul telah mengingatkan aku dengan bacaanmu ini, dengan bacaanmu terhadap surah ini, engkau betul-betul mengingatkan aku kepada yang terakhir sekali aku dengar Rasulullah SAW baca. Itu surah ni lah. Nabi SAW membacanya dalam sembahyang maghrib. Teringat bila baca tu, teringat aku dengar Nabi SAW baca terakhirnya dalam dalam sembahyang maghrib. Itulah aku dengar paling akhir Nabi SAW baca. Dia baca dengar, aku dengar. Ini menunjukkan bahawa surah yang akhir sekali hak baca dengar, hak Nabi SAW baca surah ni. Baca dengar. Hak Nabi SAW semaya dengan orang ramai tu, akhir lagi ada Zuhur, hak akhir sekali. Pada tu dia tak tubik. Dia sakit pula. Zuhur. Tapi hak tu bukan baca dengar, sebab dia nak dengar hak tu. Hak baca dengar. Ni sembahyang maghrib. Dan dia baca wal mursalati urfa. Artinya dalam sembahyang maghrib tu baca surah lebih kurang setara tu.
tu riwayat daripada Jubair bin Mut'im. Beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah SAW membaca surah Tur dalam sembahyang maghrib. Ni mana panjang-panjang belaka ni surah-surah ni, agak panjang lah juga. Lepas tu riwayat daripada Urwah bin Az-Zubair, daripada Marwan bin Al-Hakam, katanya beliau berkata, yang ini Marwan kata, Zaid bin Thabit berkata kepadaku, kenapa engkau duduk baca dalam sembahyang maghrib ni surah-surah mufassal hak pendek tu. Surah mufassal hak pendek tu, hak hujung Quran tu lah, hujung Quran tu hak pendek. Kenapa mau baca hak tu semua? Padahal aku telah melihat Rasulullah SAW membaca dalam sembahyang maghrib bitulat tulayain, iaitu dengan surah yang terpanjang daripada dua surah. Yang terpanjang daripada sekian banyak surah tu, hak dua ni hak panjang. Dalam hak dua ni Rasulullah baca hak lebih panjang daripada hak dua. Saya pun tanya, kata Marwan, apa surah tulat tulayain itu? Dia pun jawab, surah A'raf. Hak lagi tu An'am. Baca surah An'am. Qala, perawi berkata, ini kata ni qala, dia berkata ni Ibnu Jurayj, maksudnya Ibnu Jurayj perawi. Saya bertanya Ibnu Abi Mulaikah. Kata Ibnu Jurayj, saya bertanya Ibnu Abi Mulaikah. Faqala li, dia menjawab, tulat tulayain ini, nak menguraikan makna tulat tulayain ini daripada pihak diri dia sendiri, pendapat dia lah maksudnya, iaitu Al-Ma'idah dan Al-A'raf. Ke mana-mana pun panjang lah, panjang. Lepas tu Imam Abu Daud buat mari satu bab yang lain pula, menyatakan baca rekah pula, baca pendek pula. Bab orang yang berpendapat dibaca surah yang pendek di dalam sembahyang maghrib. Hak saat ni sesoalnya bab saat ni menunjukkan baca hak panjang. Jadi ada khilaf, hak mana lebih moleknya? Dari segi sah tu sah belaka, tak apa belaka, nak baca mana-mana pun. Tapi hak mana lebih molek? Ini ada perbezaan pendapat, dia ada khilaf. Pendapat ulama ada khilaf dalam perkara ni. Sebab tu Imam Abu Daud buat mari dua bab. Jadi bab yang pertama tu itulah. Kecuali kalau kita kata hak kata surah An'am, surah A'raf, gapo tu semua tu bukan maksud baca semua. Kalau baca semua, dah kau muarid dengan Isya tu agak-agak tak ada tu. Kecuali kita kata baca ni baca sebahagian. Sebab kita kata hari ni baca dah Quran. Jadi Quran tu semua sekali Quran kau? Tak, sebahagian daripada Quran, sejuga, setengah juga, sepipi pun Quran juga. Saya panggil Quran itu lagu tu kalau kita kata begitu. Jadi hak maksud dia tegur Marwan tadi, Zaid bin Thabit itu, apa duk baca hak ni? Tak boleh baca hak dulu. Surah hak pendek, hak zuk selalu. Kita kata qul huwallah, habis satu surah. Kuliah habis satu surah. Kita kata, apa duk baca lagu tu? Tak boleh kau baca kalau surah hak tak habis, tapi baca sikit-sikit lah. Boleh juga kalau lagu tu. Bacalah hak tu kata. Kecuali kalau kita kata gitu, maka bolehlah. Munasabah lah. Kalau kita nak kata baca semua surah juga, boleh jadilah. Hak ni bukan sama. Nabi SAW dibaca ni bukan sama. Dan kalau dia baca agak laju lah tu kira tu. Kalau dia baca slow, tak apa dah tu. Kalau baca slow sebab dia semaya subuh, sekali baca slow gitu, tak apa dah. Untuk menunjukkan harus, boleh sekadar tu saja. Tapi kita tengok apa komen Abu Daud akan datang. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Hisham bin Urwah, sesungguhnya ayahnya yakni Urwah selalu membaca di dalam sembahyang maghrib surah binahwi, surah seperti yang kamu baca, yaitu Al-Adiyat dan surah-surah yang lain seumpamanya. Abu Daud berkata, ini menunjukkan bahawa yang tadi adalah mansukh. Yang tadi adalah mansukh. Abu Daud berkata, yang ini lebih sahih, yang ini lebih sahih. Lepas tu dia mari pula riwayat
Daripada Amr bin Shu'aib an Abi an Jaddih, beliau berkata, tidak ada satu surah mufassal pun, sama ada kecil, yang panjang, pendek ataupun yang panjang, melainkan saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacanya ketika menjadi imam kepada orang ramai dalam sembahyang fardu. Mana Nabi baca belaka surah mufassal ni, hak panjang hak pendek baca belaka. Aku dengar belaka, kata dia, menunjukkan ada hak pendek tu dia baca. Lepas tu riwayat daripada Abi Uthman An-Nahdi, beliau berkata, Rasulullah, beliau berkata, beliau bersemayam di belakang Ibnu Mas'ud sembahyang maghrib. Ibnu Mas'ud baca qul huwallahu ahad. Ibnu Mas'ud baca qul huwallahu ahad. Jadi ini bab ni Imam Abu Daud cerita hak khilaf tadi. Ada hak kata baca panjang, ada hak kata baca pendek. Imam Abu Daud mentarjihkan, dia kata hak pendek ni hak lebih sahih. Jadi hak baca panjang tu sudah mansuh dah, cerita dulu tu. Cerita dulu. Tetapi ada juga orang yang kata tidak mansuh. Tidak mansuh bermakna supaya kita kata tak adilah. Baca surah-surah lain tidak mesti kata habis apa surah tu. Baca sebahagian daripada surah. Jadi hak kata surah baca selepas pada Fatihah tu tidak syarat kata satu surah yang lengkap. Untuk lengkap tu kita kena baca hak pendek lah, kita kata. Surah hak panjang boleh juga, tak lengkap pun tak apa. Boleh. Kalau hak tu boleh terima. Orang lain pun duduk amal lagu tu lah juga. Tidak mansuh. Mana boleh pakai lagi. Sampai keluar ni pun boleh. Tapi kalau Imam Abu Daud kata ni dengan makna nak baca habis, tu boleh jadi mansuh hak lagu. Sebab apa? Kalau mengikut qaul qadim mazhab Syafi'i juga, rekah benar sembahyang maghrib ni. Sembahyang maghrib ni rekah benar. Qadar mana? Qadar seseorang terlepas pada dia sembahyang maghrib, ambil air sembahyang, lepas tu dia sembahyang 2 rakaat. Lepas pada tu habislah waktu maghrib. Dah kena baca surah tadi. Dah kena baca surah tadi. Sembahyang maghrib yang rekah, yang biasa, lepas pada tu tambah 2 rakaat. Kita katalah sembahyang sunat lah 2 rakaat. Habislah waktu maghrib. Lepas tu isyak. Mengikut qaul qadim mazhab Syafi'i. Kalau mengikut tu lagu mana nak baca? Tak ada tu. Tu Imam Abu Daud kata mansuh. Mansuh. Bukan makna mansuh baca surah hak lain tu sikit, nak baca sikit. Tak boleh. Tak boleh. Hak tu semua terima boleh. Hak maksudnya hak panjang dengan habis. Hak tu mansuh. Kalau kita terima ada hak tu pun sudah mansuh. Mana tak boleh pakai dah lagu tu. Sebab kalau pakai jadi bahayalah. Jadi bahaya. Masuk ke dalam waktu isyak pun. Jadi sembahyang maghrib tu lagu mana nak kira? Molek kalau lagu tu. Tentu sekali semua kata tak molek kalau lagu tu. Sepuluh maya lewat lah kita kata. 10 maya lewat. Tak molek. Jadi hak ni mansuh. Hak ni lebih sahih. Hak tadi tak sahih kah? Sahih juga. Tapi oleh kerana sahih tu sudah mansuh, tidak lebih baik lah. Hak ni lebih sahih. Hak ni hak kita nak pakai, nak amalnya hak ni. Lepas tu apa yang Zaid bin Thabit tadi kata gitu melalunya kepada Marwan tu. Marwan ni orang alim juga. Marwan ni kemudian jadi khalifah. Nak jadi khalifah ni dia kena sampai ke peringkat mujtahid. Dia tu kena mujtahid. Jadi tentu sekali Marwan ini dia buat lagu ni dia tahu. Cumanya dia tidak melawan lah bila sahabat tu kata lagu tu sahabat. Orang lebih tua lagi kata. Apa murid baca dalam sembahyang maghrib pendek-pendek lah. Padahal ramai lagi orang lain, sahabat-sahabat lain. Tentu sekali Marwan dia baca lagu tu dia tengok sahabat lain lah. Misalnya Ibnu Mas'ud baca qul huwallah. Dan dalam hadis-hadis lain banyak lagi sebut qul ya ayyuhal kafirun qul huwallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam baca. Jadi kalau dia ikut tu apa salahnya? Dengan sebab itu dia tidak bantah. Dia tidak masih senyap. Ini adab dengan orang tua, orang yang lebih daripada kita. Dan sahabat ni tegur, biarlah. Padahal kita boleh pakai lagi hak Zaid bin Thabit tu kata gitu maksudnya seperti tadi. Boleh juga baca surah lain tidak lengkap sebahagian daripadanya. Janganlah tetap baca hak alik ni, alik bawah. Orang panggil ayat lazim saja. Kalau baca hak depan apa apanya? Gitu hak lebih sesuainya Zaid bin Thabit tegur. Maknanya jangan kita terikatlah. Apa di sembahyang maghrib kena hak ni qul ya ayyuhal kafirun dengan qul huwallah saja. Jangan lagu tu. Mana-mana pun tak apa. Jadi hak Marwan buat tu
Kita tak boleh kata setengah-setengah orang yang dia benci kepada Marwan ni, benda-benda lagu ni dia ambil tengok. Jahil tak kerti, tengok sahabat tegur lagu tu. Dia tidak faham bahawa berapa banyak hadis ni kalau menyebutkan baca pendek. Kalau Marwan ikut hadis, salah apa? Lepas tu yang Marwan tak jawab ni, dia kata itu menunjukkan dia salah. Tak mesti tak jawab ni menunjukkan salah. Ada kalanya orang tu kerana beradab saja dia diam. Kalau dia nak jawab boleh. Apa kita tak boleh kata begitu? Sedangkan banyak dalil-dalil yang lain lagi. Sebab itulah kita tengok misalnya Sayyidina Umar, Ibnu Mas'ud, semua lagu ni belakang baca pendek. Sayyidina Umar bakal tulis surat kepada Abu Musa al-Asy'ari. Dia suruh baca dalam sembahyang maghrib akhir al-mufassal. Ini surah mufassal akhir tu, ala hujung. Hujung Quran itulah apa pendek-pendek. Athar Ibnu Mas'ud yang dikemukakan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya daripada Abi Uthman An-Nahdi. Ibnu Mas'ud baca qul huwallahu ahad. Dan dia kata, kami ingin benar, suka benar kalau dia baca surah Baqarah tak apa. Sebab apa? Ibnu Mas'ud ni suara dia sedap, baca dia tu sedap. Tapi dia baca qul huwallahu. Dalam Baihaqi, dalam Abu Daud ada sebut juga. Athar Ibnu Abbas dalam Ibnu Abi Syaibah dan lain-lain lagi. Dia sebut dalam sembahyang maghrib, idza jaa nasrullahi wal fath. Athar Imran bin Husain. Ni dalam sembahyang maghrib, idza zulzilat wal adiyah. Baca tu. Banyak lagu ni. Sahabat-sahabat amalkan. Jadi kalau Marwan buat, tidak salah. Dia ada tu, ikut tadi dia tu. Dia buat lagu tu. Cumanya yang kita sebut tu zaman sekarang ni zaman fitnah. Jadi kadang-kadang orang memburuk-burukkan orang dulu ni macam-macam lah. Marwan ni kata macam-macam. Jadi mana-mana orang boleh kritik dia tu, boleh nak buruk dia tu, ambil belakang, tak kira dah. Benda tu setara mana, lagu mana cara dia. Seperti misalnya kat sana tu dia buat dalil lah bahawa Marwan ni jahil. Padahal tidak begitu, tak kena tu lagu tu. Tak kena. Bahkan di zaman Marwan tu ramai lagi sahabat-sahabatnya, sahabat-sahabat terima ni. Tapi nak ayatnya, sahabat-sahabat ni walaupun benda kecil lagu tu pun dia tegur. Kita kalau kita tegur benda kecil, benda kecil buat apa dia. Benda besar je. Tak tahu. Benda besar. Dia perah di rok tu kau besar. Apa tak pergi. Ada juga orang kadang-kadang kalau kita royak ni, padahal benda tu besar, cuma dia tidak faham. Kita royak benda-benda kecil. Tercaur surah misalnya, kecil timbul benda lain. Sahabat saat ni salah ke Marwan baca? Dia tegur. Apa salahnya? Kalau benda tu tidak salah pun kita boleh tegur. Alah kemolek. Apatah lagi kalau benda tu salah. Sepatutnya kena faham gitu. Kita kena dah kata ahli sunnah, biar budaya kita budaya ahli sunnah betul. Dia jadi ahli sunnah semati lah. Jangan campur bau. Gitu. Fatu babur rajul yu'idu suratan wahidah fi rak'atain. Boleh ke tidak ulang surah yang sama dalam 2 rakaat? Boleh. Boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah baca dalam sembahyang subuh idza zulzilat. Dalam kedua-dua rakaat tu baca idza zulzilat. Aku tidak pasti adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlupa ataupun dia baca dengan sengaja. Jawabnya sengaja. Sengaja. Dia nak ayat boleh lagu tu. Tapi dia buat sama. Tidak sama. Kalau kita nak kata dia terlupa, mesti kena ada dalil. Kalau tidak, kita kira itu disyariatkan. Memang boleh. Untuk menyatakan keharusan dia. Boleh. Tapi hak semoleknya, bila kata boleh ni sekadar boleh lah, tidak lebih molek. Hak lebih moleknya baca surah lain-lain lah. Hak tu hak lebih molek. Hak ni sekadar harus, menyatakan harus. Dan Nabi SAW dia boleh buat benda hak harus, boleh buat walaupun kurang.
kurang lah, kita kata dia buat hak kurang lah. Benda ni sekadar harus dia boleh. Walaupun dia buat hak kurang, boleh pahala lebih juga. Sebab ada maksud dia nak ajar ke orang. Hatta kalau benda makruh kepada orang lain, Nabi SAW buat tidak makruh kepada dia, boleh pahala juga. Kalau orang lain makruh, tak boleh pahala dah lah. Misalnya kencing sambil berdiri, mengikut setengah-setengah ulama, dia kata makruh. Nabi pernah kencing sambil berdiri. Tidak semua, tapi ada kencing. Kenapa nak orang ayat boleh? Kalau dia tak buat langsung, nanti orang kata haram pula. Dengan sebab itu, sebab ada maksud saat ni, hak kurang molek sikit pun buat, tak apa, boleh pahala juga. Makruh tu kepada orang lain, pada dia tidak makruh, sebab dia ada maksud lain. Supaya juga di sini harus pada dasarnya, tapi kepada dia untuk mengajar tu kena royak lagu tu, dia boleh pahala. Kalau dalam keadaan biasa tak boleh pahala buat benda harum. Tapi kepada Nabi SAW, walaupun buat benda harum, boleh pahala juga. Begitu juga kita kalau dengan maksud benda tu kurang, tapi dengan maksud nak mengajar supaya orang faham, kita royak, kita buat benda tu, boleh pahala juga. Kalau ada maksud kita buat, boleh pahala. Misalnya dari segi makanan, kalau dari segi gapo kok, Nabi SAW pernah makan arnab. Kalau kita kurang sikit pun minat. Tapi kalau kita ingat Nabi makan arnab, nak suruh-suruh dengan Nabi, dan Nabi makan ni benda ni. Dok tentu dia tak makan, dok tentu tak makan. Arnab ni dia tentu makan. Kita teralah sekali dah mula Nabi makan, apanya kita kata kalau aku tu mudah-mudahan dapat pahala. Sebab bukan selera dia tu pula tu, tapi kerana dia ingat kepada Nabi SAW, kasih kepada Nabi SAW, nak suruh-suruh juga biar sekali tak apa. Katakanlah lagu tu, boleh pahala, insya-Allah boleh pahala kalau lagu tu. Begitu juga lain-lain. Kalau kita buat kurang sikit, tapi dengan maksud mengajar, boleh pahala. Misalnya dalam masyarakat yang menganggap kalau sembahyang pakai serban boleh pahala sembahyang tu 70 kali lebih, maka kita hak ngaji ni pun tak pakai serban, sengaja kita boleh pahala. Boleh pahala. Sebab sahabat buat lagu tu, dia tak pakai baju, padahal baju ada, serban duduk sakut situ, dia pakai kain saja. Jabir semua pakai kain saja. Tujuan apa? Koyak kau orang boleh lagu ni. Lepas tu molek kau sama kau dia buat, dia tidak sama, tapi kena ada, supaya orang tidak anggap mesti. Dalam semua keadaan lebih molek. Ada kalanya kepada orang susah lebih molek tak ada. Dia tidak bergantung pada waktu sangat, mana tidak bergantung pada waktu sangat, bergantung benarnya hati khusyuk waktu, bukan bergantung pada hak zahir-zahir. Tidak. Sebab itu Nabi SAW dan sahabat dia tunjuk kadang-kadang benda-benda gini. Tak apalah. Dalam baca dalam sembahyang fajar pula, riwayat daripada Abi Barzah, dia kata Nabi SAW sembahyang fajar, dan kami kenal, ketika kami kenal jalisnya, mana orang yang duduk dekat dia tu kenal. Hak dia kenal, kalau orang yang kenal dah lah kenal lah. Siapa? Kenal. Artinya Nabi SAW sembahyang ni tidaklah pada ketika gelap benar. Hadis ini menunjukkan bahawa Nabi SAW sembahyang subuh ni pada waktu isfar, bukan pada waktu ghalas. Sebab kalau pada waktu ghalas, awal waktu subuh tu, masuk subuh tu selalu, kalau ada lapu ni kita tak serah, tak ada lapu, boleh kenal? Tak kenal. Kalau tak kenal tu siapa dia tu, gelap. Kalau kenal jalis ni, menunjukkan sudah ada dah cahaya sikit sebanyak. Waktu subuh ketika sudah ada cahaya sikit-sikit, itu orang panggil waktu isfar. Nabi SAW baca dalam sembahyang subuh antara 60 hingga ke 100 ayat. Mana panjang dia baca. Di antara sembahyang banyak-banyak ni, hak paling panjangnya sembahyang subuh lah. Nabi SAW baca panjang. Lepas tu riwayat satu lagi daripada Amr bin Huraith, dia kata semacam saya mendengar lagi
suara Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika baginda membaca dalam sembahyang subuh, fala uqsimu bil khunnasil jawaril kunnas. Macam duk dengar-dengar lagi. Maknanya pasal apa? Pasal orang ni kalau kasih kepada seseorang, dia akan ingat lama. Hak lama dah pun macam baru-baru lagi. Gitu cara orang yang kasih. Sahabat ni pula gitu. Dia kata macam duk dengar-dengar lagi Rasulullah duk baca. Jadi dia baca ni agak panjang juga tu. Agak panjang juga. Iaitu dalam surah At-Takwir. Surah At-Takwir. Ini termasuk dalam mufassal juga. Tetapi tidaklah qisar mufassal. Hak sederhana lah. Sederhana. Lepas tu habis itu. Dan hak berkenaan dengan bacaan ni habis dah bacaan hak surah maksudnya. Lepas pada tu cerita lain pula, insya-Allah kita akan sambung bab man tarakal qiraah fi salatihi. Ini bab orang yang tidak membaca di dalam sembahyangnya. Baca tu tadilah kata baca tu maksud kalau kata dalam hadis ni bab sembahyang tu pada ketika qiyam. Ni dia ada bab, dia beberapa bab ni akan datang. Kita berhenti sekali. Wallahu a'lam.